action semuanya ada di Sama Tahalu Remix. Salam sejahtera. Tajuk pengenalan kita pada hari ini adalah perayaan dan sambutan keagamaan masyarakat di Malaysia. Malaysia adalah negara yang terkenal di pesada dunia kerana dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni meskipun terdiri daripada berbagai kaum, misalnya Melayu, Cina, India dan sebagainya. Masyarakat yang berbilang bangsa telah berjaya mengasimilasikan budaya masing-masing untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu teguh dan bersatu hati, persis peribahasa bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Kajian yang dijalankan ini akan memfokuskan tentang perayaan dan sambutan keagamaan masyarakat di Malaysia. Lantaran itu, pada tahun 2000, Kerajaan Malaysia telah mengesahkan bahawa 6 perayaan kaum utama di Malaysia dianggap sebagai perayaan utama dan setiap perayaan tersebut akan disambut sebagai perayaan peringkat nasional. Antara perayaan peringkat nasional adalah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Natal atau dikenali sebagai Hari Christmas, Deepavali, Hari Gawai dan Hari Keamatan yang akan diraihkan pada peringkat kebangsaan anjuran bersama kerajaan pusat dan kerajaan negeri pada setiap tahun. Oleh hal yang demikian, Malaysia sudah menjadi satu negara yang berjaya menarik tarikan pelancong dari luar dan dalam negara kerana keunikan dalam rekaan rumah setiap etnik, jenis makanan, tarian, alat muzik tradisional, lagu tradisional dan pakaian tradisional. Antara inti-piati yang dapat dikupas dalam kajian ini adalah mengenal konsep, latar belakang, peranan seseorang individu dalam menjayakan bagi setiap perayaan yang dikaji. Kajian ini bermaklumat untuk memberi masyarakat sekeliling yang berbeza agama dan bangsa mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu perayaan kaum lain di samping mewujudkan perpaduan kaum yang kukuh. Hal ini demikian kerana perpaduan kaum amat penting bagi mengelakkan peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 berulang kembali. Bagi objektif kajian untuk tajuk ini, pertama, mengenal pasti kesan kepelbagaian agama terhadap pembentukan perpaduan di Malaysia. Kedua, mengenal pasti perayaan yang terdapat di Malaysia. Ketiga, mengetahui peranan kepelbagaian agama terhadap pembentukan perpaduan di Malaysia. Keempat, memerihalkan konsep dan latar belakang perayaan-perayaan di Malaysia. Kelima, mengkaji keunikan yang terdapat dalam setiap perayaan di Malaysia. Keenam, mengkaji kaedah sambutan setiap perayaan di Malaysia. Dan yang akhir sekali, mengenal pasti kesinambungan sambutan perayaan dengan perpaduan kaum di Malaysia. Pada slide ini saya akan menerangkan tentang pengertian ataupun istilah hari perayaan atau sambutan keagamaan yang membawa maksud hari kebesaran. Hari perayaan lazimnya merujuk kepada hari yang ditentukan suatu kerajaan atau kumpulan agama sebagai hari yang bermakna kepada mereka. Perayaan juga merupakan salah satu aktiviti yang disambut oleh sesebuah masyarakat. Kebiasaannya, sesebuah perayaan akan disambut bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada masa dahulu dan bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara kita. Perayaan juga akan disambut berdasarkan agama dan bangsa masing-masing. Sebagai contoh, perayaan Tahun Baru Cina akan disambut oleh orang Cina. Selain itu, perayaan boleh dikategorikan sebagai perihal untuk merayakan sesuatu sama ada sesuatu upacara, majlis, pesta dan pesta keramaian.
Majlis perayaan yang dirayakan di Malaysia turut dikatakan sebagai sebuah aktiviti yang amat unik kerana memeliharkan konsep dan latar belakang terhadap sesebuah masyarakat yang mengamalkan agama yang berbeza. Walaupun terdapat banyak aktiviti yang dianuti serta perayaan yang disambut pada musim tertentu, namun rakyat Malaysia sentiasa bersikap keterbukaan. Buktinya, orang sekeliling yang tinggal di kawasan kejiranan tidak memarahi jirannya yang berbangsa Cina yang menyalakan mercun pada waktu tengah malam semasa perayaan Tahun Baru Cina, meskipun perbuatan tersebut mengganggu ketenteraman semasa mereka tidur dan di kawasan setempat. Agama Kristian pula, mereka akan meraihkan perayaan Hari Natal atau lebih dikenali sebagai Hari Krismas. Mereka yang mengamalkan kepercayaan ini percaya akan Nabi Isa yang dikenali sebagai anak Tuhan yang dinamakan sebagai Jesus Kristus. Mereka yang mengamalkan pegangan agama ini akan menyambut sambutan perayaan ini pada 12 Disember setiap tahun. Menurut kepercayaan mereka pada zaman dahulu juga, pada hari Krismas akan ada seorang Santa Claus yang akan menghantar hadiah kepada mereka pada setiap kali perayaan tersebut. Tetapi ianya hanya dikenali sebagai satu mitos yang dipercayai sehingga kini. Selain daripada itu, perayaan Hari Natal ini disambut bertujuan untuk mengingati kelahiran Yesus dari Nazaret. Hari Natal bukan sahaja disambut oleh penganut agama Kristian, bahkan juga oleh ramai orang yang bukan penganut agama ini sebagai salah satu perayaan kebudayaan yang berunsur sekular keduniaan. Sebagai contoh, penganut yang beragama Kristian akan mengadakan rumah terbuka pada hari Natal dan dikunjungi oleh para sahabat ataupun keluarga yang beragama lain seperti agama Islam, Hindu dan Buddha. Perayaan ini terdapat banyak memberi semangat perpaduan kerana terdapat agama Buddha, agama Hindu turut menyempurnakannya dan menyambut sama-sama. Terdapat pelbagai aktiviti yang telah diadakan di Malaysia bagi menjayakan perayaan ini, sebagai contoh mengadakan program Christmas, pertandingan menyanyi dan parti. Aktiviti ini telah dijayakan dengan pelbagai jenis kaum budaya maupun agama yang menyaksikan aktiviti tersebut. Selain itu, setiap pusat membeli belah akan dihias dengan pokok Krismas dan pameran yang lain bersempena hari tersebut. Ini memberi semangat kepada sambutan Hari Natal kepada semua masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Terdapat juga perayaan Hari Gawa yang disambut oleh masyarakat lain seperti Iban dan Bidayuh terutamanya. Malah perayaan ini juga terkenal di negeri Sarawak yang merupakan pelbagai etnik sebanyak 25 jenis kaum etnik termasuk Iban dan Bidayuh. Hari Gawa ini memberi makna kepada masyarakat tersebut setelah menjalankan aktiviti menuai. Walaupun terdapat perbezaan kaum maupun agama, tetapi bagi perayaan Gawai ini bukan istilah hanya kain yang tertentu saja yang merayakan, malah tetap juga disambut oleh pelbagai agama bagi menyokong maupun menghormati adat dan resam agama tersebut. Ini adalah salah satu faktor yang mendorong sikap perpaduan bagi agama Kristian dengan agama-agama lain yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, agama Islam. Perayaan Hari Raya Aidilfitri pada tanggal 1 Syawal tahun Hijrah, seluruh umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kebiasaannya, Hari Raya ini disebut sebagai Hari Raya Puasa. Hari Raya ini akan disambut setelah menghabiskan
bulan puasa dan berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Sambutan hari raya ini akan ditentukan tarikhnya apabila anak bulan iaitu Ruqyah dilihat pada penghujung bulan Ramadan. Kebiasaannya apabila sudah ditentukan 1 Syawal, pada malamnya umat Islam akan beramai-ramai ke masjid atau surau untuk mentadbir raya. Tarikh hari raya kebiasaannya sentiasa tetap dan sama iaitu bulan ke-10 dalam takwim Hijrah. Namun begitu, tarikhnya sentiasa berubah mengikut kalender Masihi kerana kalender Hijrah adalah untuk peredaran bulan, manakala Masihi mengikut peredaran bumi mengelilingi matahari. Oleh itu, tarikh hari raya adalah berbeza daripada tahun ke tahun, dengan beza lebih kurang 10 hingga 15 hari sahaja. Semua umat Islam lelaki dan perempuan akan ke masjid untuk menunaikan solat dan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri secara berjemaah. Pada slide ini saya akan menerangkan tentang agama Buddha. Bagi masyarakat yang beragama Buddha, mereka menyambut perayaan yang digelar sebagai Hari Wesak. Perayaan Hari Wesak ini juga disambut pada bulan Mei pada terang bulan. Hari Wesak merupakan hari terpenting bagi penganut agama Buddha kerana hari tersebut melambangkan kelahiran, pencerahan agung dan kewafatan Gautama Buddha. Hari Wesak juga dikenali dengan Visakha Puja atau Buddha Purnima di India, Wesak di Singapura, Visakha Puja di Thailand, Waisak di Indonesia dan Wesak di Sri Lanka. Pada hari tersebut, penganut agama Buddha akan mengunjungi kuil pada waktu pagi untuk memberikan penghormatan kepada Buddha yang dilambangkan oleh simbol-simbol Buddha seperti pagoda, patung Buddha, pokok bodhi dan sarikata. Para penganut juga akan melafazkan semula tisarana yang membawa maksud 3 pelindungan iaitu Buddha, Dhamma dan Sangha untuk memperbaharui komitmen mereka kepada ajaran Buddha. Pelindungan dalam pengertian ajaran Buddha merujuk kepada pelindungan daripada kesengsaraan dan ketidakpuasan duniawi. Memusatkan fikiran kepada 8 prinsip, sementara para Sami akan membaca kitab Buddha Sutras iaitu sebuah kitab suci bagi penganut agama Buddha di seluruh dunia. Selepas itu penganut Buddha akan bersemayang dan melepaskan burung merpati. Hari Wesak juga merupakan hari memberi makan kepada orang miskin dan bersedekah kepada para Sami. Pada waktu malam, perarakan kereta berias akan diadakan. Khususnya untuk agama Hindu. Agama Hindu akan menyambut beberapa perayaan seperti Hari Deepavali. Hari Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan Deepavali ini merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari yang ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil, antara bulan Oktober dan bulan November, dan juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Sehubungan dengan itu, masyarakat Hindu memasang pelita pada setiap hari Deepavali pada setiap tahun. Pelita yang dipasang dalam barisan adalah melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan Deepavali. Selain daripada menyambut hari Deepavali, masyarakat yang beragama Hindu juga menyambut hari Taipusam.
Hari tersebut merupakan salah satu perayaan yang disambut oleh masyarakat beragama Hindu di seluruh dunia. Perayaan Hari Thaipusam ini adalah bertujuan untuk menghormati Dewa Hindu, iaitu Lord Murugan. Perayaan ini disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil yang dikenali sebagai bulan Thai. Bagi penganut yang beragama Hindu, Thaipusam adalah hari untuk menghapus dosa-dosa dan bertaubat sepenuhnya akan kesalahan yang lepas. Sebelum menyambut Thaipusam, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan membersihkan jiwa mereka. Dalam tempoh sebulan itu, mereka berpuasa dengan makan sayur sehari sekali sahaja dan sentiasa mengunjungi kuil 24 jam. Cadangan untuk tajuk ini untuk mengingatkan lagi hubungan antara kaum atau agama di Malaysia adalah dengan mengadakan rumah terbuka pada waktu perayaan yang telah diadakan. Tidak kisahlah apa perayaan sekalipun, dengan adanya rumah terbuka, masyarakat dapat menjemput rakan-rakan, saudara mara dan keluarga yang terdekat untuk mengunjungi ke rumah masing-masing. Selain itu, cadangan lain juga, kita dapat mengadakan program ramah tamah di sekolah. Dengan ini, para murid dan guru dapat memakai pakaian tradisional kaum masing-masing pada hari itu. Ini bagi melambangkan keharmonian rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Murid-murid juga dapat mempersembahkan tarian tradisional kaum masing-masing supaya murid yang berbangsa lain dapat mengenali pelbagai etnik kaum di Malaysia. Pada masa yang sama, alat-alat muzik tradisional yang digunakan pada majlis tersebut dapat dipamerkan untuk para murid tahu apakah keunikan alat-alat muzik yang terdapat di Malaysia ini. Melalui cadangan-cadangan yang diberi, hal ini tersebut mampu menampakkan negara Malaysia salah satu negara yang unik kepada para pelancong luar sana. Ini dapat menambah pendapatan negara kita melalui aktiviti pelancongan. Rumusan pula, kami dapat merumuskan bahawa perayaan dan sambutan yang diraihkan oleh pelbagai agama dan bangsa di Malaysia ini dapat mewujudkan perpaduan kaum antara satu sama lain, tidak mengira berbeza agama dan bangsa, dan juga turut serta dapat melahirkan satu sikap keterbukaan antara satu sama lain yang dapat mewujudkan satu kesefahaman dalam diri kita juga. Bahkan itu juga kita dalam tidak sedar bahawa perayaan dan sambutan yang disambut oleh pelbagai agama dan bangsa yang ada di Malaysia kita ini dapat menarik tarikan orang dalam ataupun luar negara untuk datang ke negara kita kerana kita mempunyai banyak keunikannya, terutamanya dalam pakaian tradisional, muzik tradisional, sambutan dan sebagainya. Justru itu, kita sebagai rakyat Malaysia juga harus saling hormat menghormati agar perpaduan kaum ini dapat dikekalkan sehingga ke aras yang maksimal. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Maybe you don't like talking too much about yourself. You should have told me that you were thinking about someone else. Drunk at the party, or maybe it's just that you got broke down and your phone's been off for a couple months.